الحمد لله رب العالمين. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. ربنا يسرنا ولا تعسر علينا يا كريم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشايخنا ولمعلمينا ووالدينا وخصوصا إلى المرحوم مؤلف هذا الكتاب الشيخ السيد أحمد بن عمر الشاطري والشيخ سليم سمير الحضرمي رحمهم الله تعالى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya Ustaz mohon maaf lah sebab lama juga dalam 20 minit lebih kurang. Jadi insyaAllah malam ni kita bahas malam antum petang lah. Petang ni kita bahas berkenaan kitab Nailur Raja' sajalah. Minggu lepas kita sambung Ummul Barahin. Jadi minggu ni kita masuk Nailur Raja' sebab meraihkan antum yang sedang dalam fatrah izan sekarang kan. Ada yang ada paper ke besok? Ada kan? Ada. Paper apa besok? Siapa yang ada paper besok? Tidak. Paper apa di sana? Madah apa tu? Oh, Arabiyah Kitabah. InsyaAllah topik itu mudah itu. Antum semua Arabi semua. Syariki. Bukan Karaki deh, Syariki. Ya Allah. Tirek ada ya? Tirek. Saja tanya. Belum kita buka kitab. Saja mengapu ya. Yang apa ni? Kelendan bas tu. Oh, panggil Tirek. Ada lagi tak? Antum kenal lah? Alimi kenal Alimi? Siapa yang sini kenal lah? Pernah jumpa tak? Kenal lah? Oh, tak apa. Kita orang panggil dia Tirek itu sebab muka dia ganas. Muka dia cengkung itu ganas Itu Arab. Tak apalah. Kawan kita orang juga tu dulu. Tapi ganas sikit kan. Okey baik. InsyaAllah kita sambung pada matan Safinatun Najah. Syarah Nailur Raja'. Kita dah sampai pada mana? Sampai mana gitu? Sambung pada selawat kepada Nabi. Sambung selawat pada Nabi. Baik. Ya tak? Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din tu. Dah, yang tu dah. Itu dah. Belum. Wa bihi nasta'in belum. Gitu baru kita masuk alhamdulillahirabbil alamin. Kita bahas sampai maksud aqsam, sampai kepada aqsamul madh ataupun aqsamul hamdi. Itu bahagian-bahagian puji, bahagian-bahagian puji-pujian yang ada 4 bahagian tu. Jadi secara umum kalau kita nak sebut bahawa kalau antum mengajar kepada orang ramai, orang awam, terutama di Malaysia lah, ataupun antum nak sama-sama kongsi munakasyah dengan sahabat-sahabat sekalian, jadi ambillah kitab Nailur Raja' ni sebagai untuk asas fardu ain.
Yang utama dia Safinatul Najah tu dulu. Safinatul Najah ni sebenarnya kitab yang sangat basic dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab-kitab lain pun ada banyak. Bukan Ustaz tak nafikan semua kitab tu. Maknanya kitab-kitab kecil tu memang kitab-kitab yang basic, yang asas. Cuma antara kitab yang asas, yang mudah untuk kita nak syarah pada orang ramai, antara dia kitab ni. Kitab Safinatul Najah ni sendiri. Dan syarahan yang yang Ustaz tengok dia lebih muktadil sikit lah, muasarah sikit. Itu kitab ni, Nailur Raja' ni. Boleh juga atau antum ambil cari syarah oleh Ustaz Muhaddijun, Misbahud Duja. Itu memang bahasa Melayu lah. Itu memang bahasa Melayu. Dia ambil kaul dia bawa juga kaul bahasa Arab, tapi dia ada terjemahan Misbahud Duja. Kepala kat kitab dia. Harga dia lebih kurang hampir RM60 satu buku, satu nafas tu. Boleh tengok balik lah. Boleh tengok balik dekat cetakan. Antum kalau dekat Malaysia, kita dulu ada Ma'ruf Kutub. Di Jordan pun ada Ma'ruf Kutub. Kalau di Jordan banyak lagi lah. Yang kita Arab semua tu kan. Kalau di Malaysia, Ma'ruf Kutub, carilah kita ulama-ulama Melayu, kita Islam. Kalau di Arab tu, tak pernah pergi sekali Ma'ruf Kutub tu. Kitab yang dikarang oleh anak murid kepada Syekh Abdullah Al-Hadrami sendiri. Pengarang Safinatul Najah ni, Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami itu. Syekh ni merupakan tuan guru kepada ulama Melayu kita. Yang digelar sebagai Nawawi Sani, iaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani. Syekh Nawawi Al-Bintani lah orang yang mula-mula sekali mensyarahkan kitab Safinatul Najah ni. Nama kitab dia Kasyifatus Sajah. Kasyifatus Sajah. Antum boleh cari. Kitab Kasyifatus Sajah itulah yang menerangkan bahawa dekat dalam kitab Safinatul Najah ni pada asalnya dia tidak ada syarahan pada bab puasa. Tapi pada syarahan matan pada bab puasa tu ditambah oleh Syekh Nawawi bin Tani sendiri. Ni rasanya ada itu Syekh Rauf dia dah ada syarah kan. Dia dah cerita buat tu. Pada asalnya Kitabus Saum tu tak ada. Kitabus Saum tak ada. Cuma ulama yang mutaakhir anak murid dia iaitu Syekh Nawawi bin Tani tambah Kitabus Saum tu. Baik. Itu pada nuskhah asal lah. Kemudian Syekh yang kita syarah Nailur Raja' ni, iaitu Syekh Ahmad Syafiri ni, dia tambah pula pada bahagian Kitabul Haji. Kitabul Haji. Dia ni syarahan yang kita baca ni, Nailur Raja' ni, dia tambah Kitabul Haji. Kitabul Haji. Pada asal tak ada. Dalam nuskhah asal tak ada. Nuskhah yang paling awal sekalipun selepas daripada Syekh Abdullah Hadrami itu disyarah oleh Syekh Nawawi bin Tani. Itu orang Melayu tu, orang Banten. Orang Banten. Orang Melayu. Jadi dia merupakan salah seorang anak murid. Makam Syekh Nawawi bin Tani ni pun dekat Mu'alla. Dekat Mu'alla tu, dekat makam Sayyidatina Khadijah. Dekat Mekah. Makam dah. Baik. Jadi ulama yang selepas tu, makna Syekh Ahmad Syafiri ni, dia tambah pada bahagian Kitabul Haji. Jadi lengkaplah furuk fardu ain tu. Daripada syahadah, daripada solat, puasa, zakat, haji, lengkaplah tu. Rukun iman, rukun Islam yang 5 tu. Baik. Maka kita tengok lagi pada ni, masih mukadimah lagi ni, kita baca lagi sikit malam ni insya-Allah. Qala musannif rahimahullahu taala, kata pengarang, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Terjemahan dia, dan dengannya, iaitu dengan Allah. Itu balik pada mana? Rabbil alamin. Balik pada Allah. Lillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan empunya sekalian alam. Wa bihi nasta'in, dan dengannya kita minta perlindungan, kita minta tolong. Dan dengannya kita minta perlindungan dan juga minta tolong. Minta tolong dan juga minta perlindungan, boleh juga. Baik.
ala umuri dunia wal din, atas perkara-perkara keduniaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Maka kita akan tengok. Hadis itu, Syekh syarahlah. Hadis itu aidatun ala lafzi jalalah. Dia pulang balik pada lafzi jalalah, iaitu Allah. Bihi itulah. Tu kan. Pada asalnya ayat tu patut dia yang biasalah, ayat biasa. Wa nasta'inu bihi, betul. Itu qasrun wa hasar. Kalau kita baca dalam bahasa Arab, dia ada ringkas dan ditujukan makna tu, dia ada khususiat. Bila disebut bihi nasta'in, dia takdimkan mubtada', dia takdimkan khabar muqaddam. Bihi itu khabar, nasta'inu tu mubtada'. Maka bila dia takdimkan khabar, maka itu menunjukkan ada khususiat. Dia ada khususiat. Dan pada bab ni, kalau antum buka dekat dalam perbezaan Kufah dengan Basrah, kalau ulama-ulama dari Kufah, mereka mengatakan bihi di depan tu harus hukumnya. Tapi kalau Basrah mengatakan bahawa wajib. Wajib khabar di situ letak dia jadi khabar muqaddam, wajib. Kenapa? Kerana ada khususiat. Tapi ulama Kufah kata harus. Kenapa harus tu? Kerana kalau kita i'rab, mana kita letak ke tempat dia balik, wa nasta'inu bihi pun serupa je maksudnya. Dia masih tak lagi maksud. Kenapa? Kerana di situ masih lagi balik kepada Rabbil Alamin, ini Allah Ta'ala. Itu duduk di situ baik. Wa makna nasta'inu ay natlubu auna. Iaitu kita minta tolong. Minta tolong dan juga minta perlindungan. Wa makna umuri, ini ahwali. Makna umur ni iaitu ahwal, perkara-perkara, hal ihwal. Perkara-perkara. Wadinu lughatan, dan din agama tu, din lughatan tu al-ta'ah wal ibadah wal jaza, wa syar'an ma syara'ahu Allah ala lisan nabiyhi yahkam, wa yuradifuhu syar'an islamu wa syari'atu. Dan ada pun apabila kita masukkan kepada ad-din, sebelum masuk pada ad-din tu, sini dia tak syarah ad-dunya, tapi dia tambah lagi. Ad-dunya ni dia daripada perkataan ad-dana. Ad-dunya dia datang daripada perkataan dana. Dana adna. Kan biasa kita dengar perkataan adna. Adna ni makna bawah. Kan lagu, ingat tak dulu lagu Wahidah dulu? Lagu Wahidah dulu kan. Saya ingat lagu tu masa belajar dulu lah. Belajar dulu pun. Belajar bahasa Arab masa Form 5, Form 4 dulu itu. Baik. Adna. Adna ni makna bawah. Rendah. Adna ni paling bawah lah. Sebab dia panggil, dia pakai isim tafdhil dekat situ. Dia menunjukkan lebih rendah. Dia asal daripada perkataan dana. Dana ni makna dia bawah. Bawah. Dunia. Makna dunia ni ialah benda yang rendah. Benda yang bawah. Itu dia panggil dunia. Dunia, benda bawah. Jadi kalau kita nak nisbah pada dunia kita sekarang ni, maksudnya tidak ada nilai. Disebut itu sebabnya nilai dia rendah. Sangatlah rendah. Dunia. Sebab tu Rasulullah SAW sabda, ambillah dunia ni sekarang yang perlu. Jangan jadikan dunia ni diletak dalam hati ni, tapi peganglah pada genggaman sahaja. Maksudnya jangan sampai tahap dunia ni memegang hati kita. Yang penting sekarang ni kita yang kena pegang dunia. Baik. Perkara-perkara bersifat keduniaan ni maksudnya perkara yang ada asbab musabab. Atas asbab musabab. Ada sebab, ada jadi. Ada dia punya natijah. Ada sebab, ada natijah. Ada sebab, ada natijah. Atas tasbih. Wadi ni dan juga pada bab agama ni, agama ni dia bukan sekadar pada tasbih, dia bukan sekadar pada kita punya kerja buat,
Tetapi dia melibatkan sebenarnya itu syariat-syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ke atas kita melalui lisan Nabi-Nya. Syariat maksud kat sini hukum hakam. Hukum hakam. Itu masuk agama. Syekh kat sini ialah dia bagi maksud din ni dia lebih kepada, kalau ambil pada lughah tu tadi sebut taat, ibadah wal jaza, ketaatan, ibadah dan juga pembalasan. Tapi yang dimaksudkan pada syarak tersebut ialah apa yang disyariatkan ataupun apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada hukum hakam. Yang diberi maksud di situ iaitu Islam dan juga syariah lah. Islam dan syariah. Islam dan juga syariah, maknanya hukum hakam dalam Islam itu sendiri. Baik. Jadi kita minta tolong pada Allah Ta'ala untuk melakukan perkara-perkara keduniaan dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat. Dia membawa kepada akhirat. Baik. Wa makna, dan makna dia yang mudah di sini. Natlubu minallahil auna ala ahwali dunya wa dini. La min ghairihi. Dan kita mohon pada Allah Ta'ala semata-matanya atas perkara berkaitan dengan keduniaan dan juga perkara berkaitan dengan keagamaan ataupun akhirat kita. Bukanlah daripada yang selain daripada yang ini. Saya nak ajak kepada kita sama-sama betul-betul kita mohon pada Allah Ta'ala semata-mata. Kalau kita tengok kepada yang penulisan Syekh ini, saya berharap bahawa penulisan yang dituliskan ni dia memang mohon pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sungguh-sungguh supaya penulisan dia ni menjadi iktibar kepada orang yang terkemudian. Dan Allah Ta'ala berkatkan. Sebab tu Safinatul Najah ni dia menjadi silibus wajib. Pergi Yaman atau pergi mana-mana pondok di Malaysia sekalipun, Safinatul Najah ni satu kitab yang sangat-sangat penting untuk dipelajari untuk orang yang mubtadi' permulaan. Bismillah. Baik, kita tengok ini. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Dan selawat dan salam dan selawat Allah, nak terjemah lagi, dan rahmat Allah dan salam dari Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup bagi segala nabi. Baik, kita lihat kepada as-salah tu dulu, iaitu selawat tu lah. Hiyal al-aqwah hiyal abah thumma in kanat min Allah wa rahmatun. Salat tu sendiri sebenarnya ialah, kalau sini kita sebut apa ni, penyambung. Penyambung. Tapi kat sini maksudnya kita maksudkan kepada kurniaan. Summa in kanat min Allah, kemudian jika kita nak maksudkan kepada daripada Allah Ta'ala, maka dia menjadi rahmah fa rahmatun au minal malaikah fastighfarun. Jika daripada malaikat ialah istighfar, au minal adamiyyin fatadarru'un wa du'a'un. Ini diambil daripada mana? Antum boleh catat ke situ ayat daripada surah Al-Ahzab tu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka kalau nak bahas buat selawat kena pakai ayat ni. Bahas buat selawat macam mana pun kena pakai ayat ni. Nanti kita bahas sikitlah berkenaan dengan lafaz-lafaz selawat yang dikarang oleh para ulama, yang tidak dikarang oleh Rasulullah SAW sendiri. Apa hukum dia kita berselawat dengan selawat tersebut? Iaitu selawat yang dikarang oleh para ulama. Dan mana dalil dia? Baik, kita masuk. Jadi daripada ayat Al-Quran yang kita baca sebentar tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kalau kita cari dalam ayat Quran 6236 ayat, ayat ni ialah potong ayat saja yang menunjukkan bahawa perintah yang Allah nak perintahkan kepada kita dimulakan oleh zat dia yang maha agung sendiri dulu. Oleh dirinya sendiri dulu. Kemudian perintah kepada malaikat. Kemudian barulah perintah kepada kita. Kenapa? Satu hikmah, Allah SWT nak tunjuk bahawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni
ialah orang yang dia punya martabat dia sangat tinggi. Martabat dia sangat tinggi. Sebab tu kalau kita tengok dalam ayat Quran sendiri pun, carilah dalam 6,236 ayat tu, nama Rasulullah SAW, Allah Ta'ala dia takkan panggil Ya Muhammad. Dia panggil dengan panggilan Ya Ayyuhan Nabi ataupun Ya Ayyuhan Rasul. Itu menunjukkan Allah Ta'ala angkat martabat Nabi ni setinggi-tinggi. Sebab yang kedua, kalau ada pun Allah SWT sebut nama Muhammad dalam Al-Quran, dia mesti akan ada dia punya taqid dia, ada ikatan dia, ada pangkat dia. Muhammadun Rasulullah. Ila khatabin nabiyyin. Maka nama Muhammad aba ahad minkum, kan? Ayat tu. Tidaklah Nabi itu merupakan bapa daripada kalian, daripada sekalian kamu, tetapi dia ialah Rasulullah wa khatamin nabiyyin tu. Tu ayat Quran tu. Jadi dia akan ada ikatan. Kalau sebut nama Nabi Muhammad saja, maka dia akan ada dia punya pangkat dia, akan diikut dengan pangkat. Itu menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW ni dia tidaklah serupa macam Nabi-Nabi yang lain. Baik, maka Nabi Muhammad kita, Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi-Nabi yang lain Allah Ta'ala panggil direct. Qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Contoh. Ya Musa, kemudian apa lagi, Idris ja'afakal hajar, contoh. Fakhlaq na'lain, sebagainya tu. Kemudian Allah Ta'ala panggil Nabi-Nabi yang lain, semua panggil dengan nama. Ya Salihah, Ya Nuha, Ya Huda, sebagainya. Kalau kita baca kat dalam surah Al-A'raf tu ada, kisah ada, dekat dalam surah Anbiya ada. Allah Ta'ala panggil nama Nabi itu panggil direct. Tapi Nabi Muhammad Allah tak panggil direct. Itu menunjukkan bahawa martabat baginda Nabi SAW itu sendiri. Satu, yang keduanya ada dekat dalam surah apa saya ingat dah. Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan supaya janganlah engkau panggil Nabi Muhammad itu seperti mana panggilan kamu dengan orang ramai. Macam panggilan kawan-kawan kamu tidak. Tapi panggillah dengan Rasulullah. Ada Ustaz lupa ayat tu. Itu Ustaz dia cakap dah. Itu lupa balik. Tak masalah tu. Siapa ingat tu tolonglah ingatkan. Yang mana Hafiz-Hafizah tu kan. Ustaz habis pun tidak. Habis-habisah pun tidak. Apa yang dapat ayat tu. Tolong-tolong sikit. Baik. Maka kalau kita tengok pada ni tadi, ayat ni tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikat berselawat kepada Nabi. Baru ayat tu disambung, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai sekalian orang beriman, selawat dan salamlah engkau kepada Rasulullah SAW dengan sebenar-benar pengucapan salam, selawat dan salam. Itu surah Al-Hujurat. Baik. Terima kasih. Masih ada berapa? Ayat berapa tu? Baik. Maka kalau kita tengok dekat surah Azab ni tadi, Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kita. Belum kata perintah tu tadi, Allah Subhanahu Wa Taala cerita dulu, khabarkan dulu bahawa Allah sendiri berselawat kepada Nabi dan malaikat-malaikat pun berselawat kepada Nabi. Maka kat kita ni pula, takkanlah tiba-tiba kita nak selawat pun tak boleh. Itu satu bahasa. Nampak tak? Allah Subhanahu Wa Taala sendiri cerita bahawa dia berselawat kepada Nabi. Maka kita ni, kalau nak tunjuk katalah selawat kita ni berpanjang berjela sekalipun, kita karang sendiri pun masih tak cukup lagi sebenarnya. Kalau kita nak bandingkan dengan rahmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada baginda Nabi SAW itu, masih tak cukup. Sebab rahmat Nabi ni Allah Ta'ala bagi pada Nabi seluruh dunia dan akhirat. Itulah rahmat baginda Nabi SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan kamu wahai Rasulullah malaikat untuk rahmat kepada sekalian alam. Tak kira alam apa pun, alam malaikat, alam jin, alam haiwan, alam tumbuhan, alam manusia, semua. Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin.
Jangan kita pandang alamin dekat situ hanya manusia. Sedangkan rahmat Nabi ni luas untuk seluruh umat. Maka di situ Allah Subhanahu maka di situ ulama disyarah. Kan ada kaedah ataupun ada pepatah Arab juga apa faqidus syai' la yu'ti. Orang yang miskin yang tak ada apa macam mana dia nak bagi. Rasulullah tu sendiri jika dia tidak mempunyai rahmat, macam mana pula dia nak rahmatan lil alamin? Macam mana pula dia nak nyebarkan rahmat kepada sekalian alam? Maka dengan sebab tu salawat Allah yang dimaksudkan dalam surah Al-Ahzab tu ialah rahmat Allah. Berdasarkan tafsir Quran dengan Quran. Jadi kalau orang tanya pada antum, kenapa pula kita terjemahkan wa sallallahu tu dengan rahmat Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Maksudnya apa? Sesungguhnya Allah menggunakan rahmat kepada Nabi, malaikat beristighfar untuk Nabi. Baik. Kenapa pula kata selawat Allah ialah rahmat? Dalil dia wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dia tafsir Quran dengan Quran. Ini tafsir paling tinggi lah. Tak perlu lah nak abah-abah lagi kan. Mata tafsir itu tafsir Quran dengan Quran. Baik. Itu rahmatan lil alamin. Maka sebab itulah saya sebut sini. Summa in kanat minallahi fa rahmatun. Jika daripada Allah Taala maka rahmat. Itu ialah rahmat. Rahmat daripada Allah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hidupnya kita ni beriman, kenalnya kepada Allah Taala ialah kerana rahmat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man tabani. Sudah. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ni kepada jalan Tuhanku atas rahmat dan juga ilham yang Allah Ta'ala beri kepada ala basiratin ana wa man tabani. Dan juga atas punya rahmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada orang yang ikuti jalan aku. Subhanallah. Baik. Maka banyakkan kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adakah selawat kita ni yang direka ataupun yang dikarang oleh para ulama tu boleh kita guna pakai? Jawapan dia ialah harus diguna pakai. Kenapa? Kerana masih lagi dalam kaedah yang dibenarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masih lagi dalam kaedah yang diterapkan, yang disebut secara isyarat dalam ayat kita baca tadi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka Allah Ta'ala suruh kita selawat dan beri salam dengan sebenar-benar pengucapan salam. Ini pengucapan selawat dan salam. Maksudnya apa? Ada orang, dia nak bagi selawat, dia nak bagi salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia cukup sekadar sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ringkas. Dia dah rasa dah dalam hati dia cukup dah. Mendalam sungguh. Ada orang tak boleh itu. Ada orang ni, sifat manusia ni dia ada satu yang dipanggil sebagai kreatif. Dia nak menunjukkan perasaan cinta sebab dengan Nabi ni kita kena lebih cinta, lebih lagi daripada sekalian alam. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kan itu je. Tidak sempurnalah iman seseorang daripada kalangan kamu melainkan menjadikan hati yakni Rasulullah SAW ialah insan yang paling dia cintai lebih daripada dicinta pada mak bapak dia sendiri, lebih dicinta kepada anak dia sendiri, lebih dicinta daripada sekalian manusia. Wan nasi ajma'in, sekalian manusia lebih lagi dicinta. Jadi Rasulullah tu yang paling dicintai. Baru sempurna iman. Maka seorang ni kadang-kadang ada dia nak melafazkan kata cinta, takkan nak kata sebab I love you. Kok itu yang kata kerana cinta lautan api sanggup turun langit. Mana ada lautan api, laut semua air. Tapi nak kata cinta, dia cinta sungguh-sungguh, patah hak macam tu. Sentimental dia tu. Je tu lah dengan Nabi pun begitu. Takkan dengan manusia, dengan antum punya markah kan, markah gajah atau markah zaud tu dia tak lawan dengan tuan antum dengan dah betul mesti mana lah tahu kan. Balik macam mau direct nak nikah ataupun memang dah nikah dah pun dia ada. Alhamdulillah tak apalah. Jadi dalam bab
cinta tu kadang-kadang keluar lapah ada view sayang. Macam-macam lah. Baik. Dengan Nabi, takkan dengan Nabi itu dia buat Allahumma salli ala Muhammad yang tu lah. Tak ada. Sebab tu ulama ni dia kata cinta sungguh dengan Nabi sampai ada karang selawat tu panjang-panjang. Tafridiyah lah. Kerana dia faham Nabi ni rahmat sekalian alam. Selawat pada Nabi membawa maksud, membawa kepada banyak kebaikan. Itu kita ceritakan. Maka selawat malaikat dipanggil sebagai istighfar. Istighfarnya malaikat memohon ampun bagi pihak Nabi. Subhanallah, kita ni tak tentu lagi. Malaikat istighfar untuk kita. Kalau nak betul, malaikat sentiasa istighfar untuk kita macam ni sekarang ni. Dalam majlis ini. Kan ada hadis Nabi, sungguhnya dalam majlis tidaklah ada mukmin yang berkumpul itu, kemudian dia mengingati nama Allah Ta'ala, dia berzikir, maknanya menyebut nama Allah sebagainya, kemudian malaikat akan turun dan memayungi dan mendoakan kepada mereka. Ini satu majlis ini. Tak dapatlah kita nak buat majlis ilmu, mungkinlah sekarang ni COVID dan sebagainya kan. Kita duduk jauh. Jadi sekarang ni boleh dengan cara macam mana dengan online. Mudah-mudahan. Abang tu kena banyak doa. Banyak kamu doa. Dan antum kalau dapat jumpa dengan para masyarakat sebagainya kat sana COVID masih boleh terkawal, boleh buat program sebagainya lah. Boleh buat daurah atau fokus secara face to face. Walaupun dalam kumpulan yang kecil, panggil syekh. Ataupun antum pergi rumah syekh. Itu. Betul. Sebab bila sentiasa duduk dalam majlis ilmu, berzikir, mengikuti Allah Ta'ala, baca Quran, baca sebagainya, hadis, belajar ilmu kitab sebagainya, maka itu dipanggil sebagai majlis zikir, majlis ilmu. Mengikuti Allah Ta'ala, nak mengenal kepada Allah Ta'ala, mengenal kepada Nabi, malah lagi lebih baik pada bab kalau majlis itu sendiri ialah majlis baca Al-Quran atau majlis baca hadis ataupun baca kitab tauhid. Subhanallah, itu lebih tinggi. Martabat majlis dia dengan majlis yang lain lah. Tak katalah majlis yang lain tu tak tinggi juga. Tapi nak cerita kata yuzkarullah tu, mengingati nama Allah tu. Maka turun malaikat istighfar untuk kita. Maka bila istighfar untuk kita banyak kalah doa dalam majlis ini. Kita kena banyak berdoa. Tak sebut dalam mulut lah. Kalau sebut kat mulut, ini contoh lah kan. Contoh dalam majlis. Untuk wajah kita pun belakang untuk Allah, ya Allah. Tak edit itu. Jaga juga lah ada. Maksud dia doa dalam hati lah. Macam itu. Kalau boleh pun sebut secara perlahan pada lisan saja. Baik. Maka tu istighfar. Kemudian kalau daripada Adamiyin, daripada anak Adam, fatadarru'un wa du'a, maka itu ialah tanda tadarru'. Tadarru' ni makna dia mendekatkan diri, menghinakan diri kepada Allah Ta'ala dan juga mengharap berdoa. Doa ni makna berdoa kan. Mendoakan kesejahteraan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam hadis Nabi, ialah Nabi sebut, "Man shalla alayya marratan wahidah sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa selawat kepada aku sekali, maka Allah Ta'ala kurniakan selawat kepada dia 10 kali ganda. Selawat Allah tadi apa? Rahmat. Allah Ta'ala kurniakan rahmat kepada dia 10 kali ganda. Sekali kita selawat kepada Nabi. Kalau berpuluh-puluh kali, berjuta-juta kali. Dan selawat pada Nabi dia begini. Ini kaedah yang ulama ajar. Selawat pada Nabi ni sampai timbul rasa cinta, itu baru selawat. Berapa juta? Jangan kira lah berapa juta. Sampai timbul rasa cinta, itu betul-betul selawat. Kalau zikir pada Allah sampai orang kata kamu gila, bukan kamu saja buat gila, tapi memang orang nampak macam gila. Orang tak ada kerja lain. Masuk bas pun zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah pada mulut. Jalan pun sini, pergi mana-mana pun mulut zikir. Orang kata gila orang. Sampai tahap macam tu. Kalau orang kata kamu gila dengan zikir, itu maknanya kamu memang ahli zikir. Itu betul-betul fazkurullah zikran katsira. Ingatilah Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya, dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Zikran katsira tu kan, wah, mutlak lagi tu. Mana tahu kita lagi, dia tegahkan lagi. Fazkurullah zikran katsira. Ingatilah Allah dengan zikir yang sebanyak-banyak. Itu
buat zikir. Kalau buat selawat ni, selawat pada Rasulullah SAW sampai kita rasa cinta betul-betul. Masing-masinglah akan rasa cinta tu macam mana. Jadi cuma ulama dia ajar kepada kita. Ni ulama-ulama sufi ni. Mereka ni dia ajar kepada kita macam mana cara dia. Dia ada riyadhah, dia ada tarbiyah, dia ada latihan dia. Riyadhah tu maksudnya latihan lah. Latihan rohani dia macam mana cara kita nak sampai selawat rasa cinta kepada Nabi SAW. Iaitu janganlah kita berhenti daripada selawat setiap masa. Diajarlah pada kita mula-mula sekurang-kurang satu hari satu wujud. Lepas tu naik lagi, lepas tu naik lagi, lepas tu naik lagi. Kenapa pula kena dihad-hadkan pula? Banyak ni, ribu-ribu, puluh-puluh. Had tu sebenarnya tidak jadi isu. Bilangan tu sebenarnya tak perlu diisukan. Kenapa? Sebab bilangan tu sendiri ialah isyarat yang Nabi ajar kepada sahabat sendiri. Kalau nak zikir banyak ni. Contoh dia, hati Nabi kepada Sayyidatina Fatimah. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Wala haula wala quwwata illa billah sekali. Jadi jumlah dia 100. Baca setiap kali lepas solat. Itu Nabi ajar. Tujuan dia pun Nabi ajar begitu supaya latihan. Tu kita nak kena faham ke situ. Tapi sampai tahap sekarang ni pula datang pula profesor doktor saya labuh apa bagainya. Kita benda tu tidak akhilah astagfirullah. Tu tak tahu. Daripada tak selawat langsung, baik kau selawat. Berapa banyak nak selawat orang kata dia. Selawat tak sebanyak-banyaknya. Berapa banyak. Jadi kita kena faham pula. Orang yang tahap awam takkan kita nak beli sampai juta. Fikirlah kita. Betul. Tahap dia lah. Sebab tu dalam bab zikir ni, pasal ala zikir kutum letak nama. Tanya pada orang yang mengetahui jika kau tak tahu. Tak sendiri pun pergi jumpa dengan Tok Guru. Pergi jumpa dengan Tok Guru ni, dia kata selawat 100 kali. Pergi dengan Tok Guru ni 200 kali. Pergi dengan ni kata 1000 kali. Pergi dengan ni banyak ni. Pergi dengan ni banyak ni. Baik. Maka daripada banyak-banyak tu tadi, mana yang kita rasa kita lebih mudah nak buat? Yang kita selesa. Itu tahap mula-mula bila kita nak zikir. Tahap mula-mula kita nak zikir, mula-mula kita cari dulu yang selesa. Jangan banyak dulu, yang sikit tapi kita selesa. Kemudian kita tambah, kemudian kita tambah. Sehingga sampai tahap kita istiqamah dengan yang banyak tu, malah sampai satu tahap pula, zikir kita tu tak perlu disuruh dah. Ataupun selawat kita tu tak perlu disuruh lagi dah. Benda tu pada mulut kita. Tak perlu pegang bahasa tasbih sekalipun. Tasbih itu sebagai satu alat untuk kita nak mengejam. Takkanlah dengan tasbih itu tiba jadi lupa. Itu tujuan tasbih. Tujuan buat tasbih-tasbihat tu, orang Arab sendiri pun dia pergi mana buat tasbih. Kenapa dia buat tasbih? Bila dia nak mengamuk sendiri pun kalau tangan ada tasbih, jadi tak dia mengamuk. Itu tanya. Anda tanya berantu sendiri lah. Itu biasa tengok lah. Kalau dia nak mengamuk sendiri pun tasbih itu mesti dibalik dulu. Betul tak? Betul ke tak? Antum sendiri tengok je wajib tu. Kadang-kadang budak-budak muda pun. Pakai baju memang rock lah. Rock tapak habis lah. Baju ketat, nampak pusat sebagainya. Tapi tangan pegang tasbih. Tengah-tengah ada tasbih tu kita cuba cik gaduh dengan dia tengok. Dia tak banyak muk. Melainkan tasbih tu dia baling dulu dia ngomong dia. Sebab apa? Satu tanda tu. Alat tasbih tu sendiri ialah syiar dia panggil. Sama juga dengan kopiah, sama juga dengan sorban, sama juga dengan jubah. Antum pakai jubah, antum pakai sorban, antum dekat kelab disko. Agak-agak apa jadi? Satu disko tu berceperan. Dia kata apa? Syaitan dah bagi. Dia kata antum syaitan. Sebab apa jadi? Itu sebab tu syiar. Tanda iman tu ada juga duduk pada pakaian. Tapi taklah dia bagi tahu kata iman tu di pakaian satu-satu. Tak. Tapi dengan cara pakaian tu dia ada tanda, ada perambangan tu pakai syiar. Sebab tak? Gitu. Sebab tu janganlah. Wali'azzillah lah ada. Tak tengok dalam minggu ni. Dia surah. Kutuk korban. Kutuk jubah. Selawat pun tak boleh. Ini pun tak boleh.
Masa dalam bulan puasa itu lagu tu kebahasan dapat dekat Labuan itu imam pun dia bahas. Selawat antara tarawih itu bid'ah sebagainya. Tak bagi dalil. Tak bagi dalil. Minta dalil mengatakan bahawa dilarang daripada selawat. Tak dalil. Tak ada. Dia kata tak ada. Benda ni Nabi tak ada. Nabi tak pernah buat, tak semesti benda tu tak boleh. Nabi tak pernah buat. Itu saja alasan dia. Sahabat tak pernah buat. Tak pernah dicontohkan pada zaman Nabi. Baik. Banyak benda yang tak pernah dicontohkan pada zaman Nabi. Tapi jadi benda tu kena kita buat pada zaman sekarang. Sebagai contoh dia, iaitu pendaftaran akad nikah. Ada tak zaman Nabi buat pendaftaran akad nikah? Pendaftaran harta baitul mal. Pendaftaran zakat. Potongan zakat sebagainya masuk dekat dalam slip gaji sebagainya. Ada tak pernah buat pada zaman Nabi? Kita tak nak cerita lah traffic light ke kereta ke apa kan dia kata pernah bid'ah dia tidak ukhrawi. Okey, kita ambil benda yang ada kaitan dengan ibadah, ada kaitan dengan ukhrawi. Pendaftaran sebagainya itu contoh pendaftaran pernikahan. Takkan nikah ni benda dunia, nikah benda akhirat kok. Itu nak kena faham. Jadi apa bukti kau nak kata kau dah nikah? Ni ada kad, ada surat, ada sijil, ada kad nikah kahwin. Tak? Itu contoh. Jadi adakah benda tu pernah dibuat pada zaman ni? Tak nak buat. Tapi pada zaman kita salah ke nak buat? Tak salah ni. Tu Allahu Akbar. Jadi janganlah. Tak boleh lah kita nak kata pukul semua, pukul rata. Zaman Nabi tak nak buat, kita bersama kita tak buat. Tu baik. Sumpah juga dalam selawat yang dikarang oleh para ulama. Selawat yang dikarang oleh para ulama ni, dia nak menyatakan rasa cinta dia tu berdasarkan hadis Nabi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Nak menanggung hadis itu tadi. Dia bukan menanggung pada segi faham saja, dia bukan menanggung hadis itu segi baca saja, bukan segi tafsir syarahan saja. Tapi ditanggung hadis itu tadi oleh praktikal diri dia sendiri. Lepas tu dia berselawat pada Nabi tu sampai ke tahap dia nak menyatakan cinta dia betul-betul cinta pada Nabi. Dia karang selawat. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mana arkan arshillahil azim wa qadat bihi awadimullah azim salli ala maulana Muhammad bin qadril azim. Kalau dia faham Nabi itu rahmatan lil alamin. Nabi ni bawa rahmat. Sebut nama Nabi jadi sifat nawar. Bukti mana? Dalil daripada Sayyidina Ibnu Umar. Satu ketika Sayyidina Ibnu Umar kaki dia khadirat, jadi kejang. Dia kaki saat ni tengah kejang. Okay. Maka sahabat yang ada seorang sahabat sebut pada dia, sebut nama orang yang paling kau sayang. Benda ni berlaku selepas daripada zaman Umar. Iaitu bertepatan pada zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Masa bapak dia jadi khalifah, Ibnu Umar dia mengajar. Tengah-tengah mengajar tu, kaki dia habis mengajar tu, kaki dia sakit. Dia nak bangun tak lepas, kaki dia kejam. Habis sahabat sebut pada dia, sebut nama orang yang paling kau sayang. Apa dia sebut? Ya Muhammad. Hadis ni siapa riwayat? Imam Bukhari kat dalam mana? Kitab Adabul Mufrad. Ada share dekat ini ya tadi kan. Dia punya artikel tu boleh share pada kawan-kawan. Dah lihat dah. Ni kita pun dah bahas dah pada minggu lepas sebenarnya sikit. Jadi pada ketika tu dia sebut nama dia sebut nama Muhammad, maka sembuh. Maka dengan sebab hadis itu jugalah para ulama dia ambil bahawa dia selawat tu, dengan selawat tu datang yang asbab kesembuhan. Maka dia karanglah dengan selawat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha. Itu tak terjadi. Bagai-bagai dah banyak dia selawat Fatihah. Kerana dengan Nabi ni banyak futuhat-futuhat ataupun pembukaan baik jiwa, pemudah cara dan sebagainya berlaku. Kita dapat perkara tu kurniaan oleh Allah SWT dengan selawat pada Nabi. Maka ulama dia sekarang satu selawat nama dia selawat Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq na'atirul haqqil haqq. Banyak lagi selawat yang lain. Jadi tak perlulah kita nak bahas banyak-banyak. Kalau ada kita nak kata banyak sebenarnya amalan-amalan yang dibuat oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'in sebagainya yang tak pernah dicontohkan pun oleh Nabi, tak pernah dicontohkan pun pada zaman Nabi. Tapi ulama-ulama sekalian ni buat.
Dan banyak dia punya hasil mujarab dia tu yang berlaku pada terutamanya pada orang individu sendiri. Subhanallah. Baik. Kemudian kita tengok assalam pula. Wa sallallahu wa sallama. Bila kita sebut salam ni iaitu at-tahiyyah. Tahiyyah. Baik, ana nak tanya pada antum sekalian. Dalam tahiyat akhir mungkin kita dah bahas juga lah benda ni. Dalam tahiyat akhir ataupun tahiyat awal sekalipun, kita bertahiyat kepada Nabi. Kita sebut di mana? Kita beri salam kepada Nabi. Baca sikit. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Baik, dalil dia dekat mana? Jumpa tak? Pernah jumpa tak dalil tahiyatnya? Kan tu selama ni amal buat amal itu je. Dia orang awam kata ni. Kan ada orang awam ni, profesor, doktor, sebagai datuk, paduka, sebagai dewa, sangat lagu, semua katanya orang tahu. Apa dalil mengatakan bahawa kita selawat tu, kita salam dalam tahiyat tu dia, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Mana dalil? Masa Islam ya Rasul. Yalah, dalil ni siapa riwayat? Tunjuk sikit bukti. Mana dalil? Dalil. Kan zaman sekarang semua orang nak dalil. Bila kita bagi dalil, dia tak nak pakai. Tak apalah, mesti kita bagi. Yang penting kita bagi. Sebab tu kena faham satu bab. Bab dalil ni, dia jangan kita kata tak ada. Dalil tu ada. Cuma kita tak jumpa. Dan ada sebagian dalil tu, dia dalil amat, umum. Yang mana banyak masalah-masalah boleh terpakai bawah tu. Boleh terpayung sekali bawah tu. Ada yang dalil khusus. Itu kita tengok. Baik. Maka dalil ni tadi ada dekat dalam Sahih Bukhari. Lebih tepat lagi yang tu buka dekat Fathul Bari. Syarah kepada Sahih Bukhari. Sebab syarah Sahih Bukhari ni Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani ni memang mazhab Syafi'i. Dia daripada Asqalan. Asqalan ni dekat mana? Dekat Palestin. Tu yang kena tembak dengan Al-Qassam baru ni. Asqalan tu Asqalan tu. Kampung ataupun bandar tempat kelahiran Imam Ibn Hajar tu sendiri. Imam Ghazali lahir, Imam Syafi'i kita lahir dekat Gaza. Sebelah-sebelah je tu. Gaza dengan Asqalan tu. Dengan Asqalan. Baik. Allahumma salli ala Sulaiman. Baik. Maka dekat dalam, kalau untuk buka dekat dalam Fathul Bari sendiri pun ada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bawa dalil bahawa bacaan tahiyat kita tu jelas ditulis itu at-tahiyatul mubarakatus shalawatu wassalamu lillah. Itu salam Nabi kepada Allah. Itu riwayat daripada Sayyidina Ibnu Abbas. Hadis itu riwayat daripada Ibnu Abbas. Kalau pergi pada Ibnu Mas'ud, lafaz dia beza sikit. At-tahiyatu lillah wal barakah wassalawatu wassalawat. Itu dia punya tahiyat dia beza sikit. At-tahiyatu lillahi wal barakah wassalawat. Tapi kalau riwayat Ibnu Abbas, at-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Itu riwayat yang kita baca. Itu yang diambil oleh Imam Syafi'i. Adapun yang diambil dalam mazhab Hanafi yang riwayat daripada Ibnu Mas'ud tadi. At-tahiyatu lillah wal barakah was salawat. Tu. Subhanallah. Antum tengok sikitlah kat dalam Fathul Bari tu. Atau nak lebih jelas sikit dekat dalam kitab fiqh ada. Itu kitab Mughniul Muhtaj ada. Imam Khatib Tarbini dibawa dalil hadis itu jelas. Dibawa satu-satu lepas tahiyat tu. Lengkap. Hanafi macam mana, Syafi'i macam mana, dibawa siap. Beza dia dekat tahiyat pertama tu, at-tahiyatul mubarakatus salatu tu. Itu saja beza.
Tapi lafaz yang bawah, mula daripada Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tu, mula daripada situ sampai tasyahud, riwayat dia sama. Riwayat Ibnu Abbas ke, riwayat Ibnu Mas'ud ke, riwayat Ibnu Umar ke, sama. Maka lafaz dia macam mana? Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu kan dhamir mukhatab. Betul tak? Itu dhamir mukhatab. Tanya balik. Bila tu belajar dalam bahasa Arab, ni Arabiah kitabah. Siapa budak ni nak ambil Arabiah kitabah tu? Kan? Baik. Itu dhamir muttasil bagi anta. Baik. Maka dia termasuk dalam golongan dhamir mukhatabah. Dhamairul mukhatabati. Baik. Dalam dhamir mukhatab ni, saya nak tanya kepada antum. Dhamir mukhatab ni orang yang hadir ke yang ghaib? Hadir. Sekarang saya nak tanya, bila kita bagi tahiyat tu kan, kita tahiyat dalam salat, depan kita ada Nabi ke? Saya jawab sikit tengok. Depan kita ada Nabi ke? Habis kalau macam tu, lepas tu kita Nabi tak ada lah. Takkanlah diriwayatkan oleh sahabat benda yang tak makbul. Ya. Sebab itu kita kena tengok juga hadis-hadis yang lain. Innal anbiya yusalluna fi kuburihim. Kan ada Nabi sebut, sungguhnya Nabi-Nabi ni Allah Ta'ala beri kelebihan pada mereka. Mereka ni berselawat. Maksud di situ iaitu mereka ni beribadah di dalam kubur-kubur mereka. Nabi ni hidup ke mati sebenarnya? Hidup. Yang kita nampak zahir itu jasad saja yang mati. Sebenarnya mereka hidup. Malah ditaukid lagi dekat dalam Al-Quran. Wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan engkau menyangka bahawa mereka yang syahid, mereka yang syuhada sendiri pun Allah Ta'ala kata jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya, Alhamdulillah, bahkan mereka hidup. Tapi hidup dalam keadaan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Hidup dengan cara alam mereka. Nabi-Nabi hidup, tak hidup. Lepas tu ada dekat dalam hadis yang lain pula, semuanya selawat kita ni, selawat umat ni, selawat kita ni, salam kita, selawat kita, memang disampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat. Memang malaikat sampaikan salam kita tu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kita sebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka sunat dalam mazhab kita Syafi'i, ketika kita sebut Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tu, sunat pada ketika tu dalam hati kita ingat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Mana Ustaz belajar benda ni, duduk mana ni? Antum buka kat dalam Munyatul Musalli. Tidak ada ni dia ada syarah. Dia buat dalil hadis ni. Ingat tak? Sunat hukum tu kita ingat pada Nabi pada ketika tu. Yang at-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah, tu ingat pada Allah Ta'ala. Maka jadilah solat kita tu sebenar-benar solat, bukan sekadar solat tu tengah sunyi saja, bukan zahir. Tapi sebenarnya solat yang dikehendaki itu adalah untuk kita bawa hati itu sekali. Yang dinamakan khusyuk tu, ataupun bahasanya dia panggil fokus. Tapi fokus benar tak cukup. Fokus tak cukup. Dia nama khusyuk. Khusyuk ni tinggi lagi. Baik. Maka sekali kita salam kepada Nabi, Nabi jawab tidak. Nabi jawab. Cuma kita saja yang tak terdengar sebab kita tak dibuka. Sebab tahap satu lagi, tahap kita tu tak sampai kepada perkara tersebut. Sebenarnya.
Tapi mereka yang Allah Ta'ala dah buka futuhat mereka. Sekali mereka bersalah pada Nabi, mereka dengar Nabi jawab. Itu keistimewaan yang Allah Ta'ala bagi kepada mereka-mereka yang disebut sebagai wali Allah Ta'ala. So, kenapa? Kerana mereka betul-betul memperdekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Martabat keimanan mereka tu hampir tinggi. Martabat mereka tu tinggi, hampir tinggi dengan sekalian sahabat dan juga Nabi. Subhanallah. Sebab tu iman kita ni, kalau kita ambil dekat dalam pengajian akidah sunnah wal jamaah, iman manusia ni ditambah ada kurang, betul tak? Bertambah dengan apa? Dengan amal taat. Berkurang jadi apa? Berkurang dengan sebab kufur maksiat, betul tak? Baik. Maka takkan kita semakin kita berselawat, semakin kita solat, semakin sebagainya kita buat amal ibadah, takkan kita punya keimanan makin turun. Sebenarnya makin tinggi, dia tarakah, dia naik. Tapi dia akan jadi turun. Maka kita tengoklah keimanan kita setiap hari itu macam mana. Dia makin naik, tambah ke atau makin kurang. Tengok pada amal zahir lah. Maka sebab tu dilatih oleh para ulama supaya kita banyakkan selawat, banyakkan zikir. Banyak selawat, banyak zikir. Banyak selawat, banyak zikir. Itu subhanallah. Baik. Yang lagi ni kalau kita nak bahas, tak apalah, kita ambil ke situ dulu. Bab syarahan, salawat dan juga salam. Nanti kita masuk pula bab Sayyidina, bab sebagainya juga banyak gitu. Dalil-dalil yang bawah-bawah tu. Syarahan yang bawah-bawah ada lagi. Banyak dalil kat situ. Sebab tu kalau orang tanya kepada antum, boleh ataupun tidak kita berselawat dengan selawat yang dikarang oleh para ulama, orang yang dah hadir, yang datang selepas daripada baginda Nabi, boleh. Satu ada boleh. Satu. Kemudian bacaan tahiyat akhir kita itu sendiri pun salah satu dalil bukti menunjukkan bahawa kita ni memang digalakkan untuk berselawat kepada Nabi dan ucapkan salam kepada Nabi. Sebab tu ada Ustaz kata tak ada, memang ada. Di Indonesia sendiri pun adalah macam ustaz yang orang kata betul lancang lah. Bahasa kasar dia panggil pengajar. Yang mengubah lafaz tahiyat tu sendiri diubah. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada tak pernah dengar? Jadi kita sebut kenapa pula jadi begitu. Kita kata kalau baca assalamu alaika ayyuhan nabi tu bid'ah. Tu boleh. Pada Nabi ni ajar pada kita. Dalil tu yang saya sebut tadi. Riwayat dalam Sahih Bukhari lagi. Jadi mereka ni wal'iyadzubillah, mereka hanyalah nak meniru kepada pahaman mereka. Dalil dan sebagainya itu hanya diambil untuk nak yang selari dengan pahaman mereka. Tak selari, mereka akan tolak tepi. Walaupun perkara tu ada dalam syariat sendiri pun mereka kata benda itu salah. Wal'iyadzubillah. Jadi bukanlah cara ikutan yang betul. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Ada apa soalan ya? Sejam lagi tak? Atau bukan exam ni besok ni. Itu ada apa lagi?
Dia madah yang hakor-hakor tak besok. Tak ada sah. Lusa lah. Oh, lusa. Oh. Ya. Ah. Tak lah. Tak. Iba ada soalan Iba? Ada. Kita buka munakashah ha. Ha, apa dia? Yang tadi tu kan apa ni? Kalau kita selawat pada Nabi, apa ni? Dia betul apa ni? Kita minta syafaat apa ni? Kita selawat pada syafaat minta Nabi kan? Iyalah. Kita mohon syafaat Nabi lah. Yang tu okey, jalan tu. Yang ayat Quran tu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat selawat pada Nabi tu yang saya cakap tadi berbentuk maghfirah pengampunan. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi itu rahmat Allah Ta'ala kepada Nabi. Selawat malaikat kepada Nabi ialah istighfar malaikat mohon ampun bagi pihak Nabi. Adapun selawat kita ni anak Adam ialah doa kita kepada Allah Ta'ala dengan kita menyebut nama Nabi itu sendiri. Itu pun ada unsur tawassul juga ke situ. Ada unsur tawassul, ada unsur syafaat, mohon pertolongan pada Allah Ta'ala dengan menyebut nama Nabi. Itu selawat tu. Doa lah. Selawat kita manusia ni ialah doa. Doa maknanya kita doa pada Allah Ta'ala. Tapi dengan menyebut nama Nabi. Bukti dia kalau kita baca lafaz selawat tu sendiri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah rahmatmu ke atas penghulu kami. Tu Sayyidina Muhammad. Kurniakanlah. Maksud di situ doa lah tu. Kita doa pada Allah Ta'ala. Dan lafaz selawat ni pula, tak lupa sebut tadi, lafaz selawat ni antum kena berhati-hati sikit, terutama yang belajar Jordan takkan nak lafaz selawat untuk ngalanggang. Ya. MRB pergi campur dengan Fi'amah campur dengan Fi'amah tak jadi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu salah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Betul ke salah? Betul ke salah? Apa dia ambil Arabiah ni? Kena utik dah lah ni. Kenapa salah Riana? Terbalik. Kenapa terbalik? Mana yang salah? Kita sikit. Dari sudut makna tak salah. Nak kata salah makna tak salah makna. Perkataan sama. Perkataan tu sama. Cuma salah dia dekat mana? Ibah? Tu dah ada jawab Ustaz. Alhamdulillah. Ada jawab dah. Kalau Allahumma salli tu kan fi'il amma. Antum pun nak tulis Allahumma salli tu jangan bubuh ya. Salah. Dia fi'il amma. Fi'il yang dia ni mu'tal naqis. Mu'tal naqis ni apa? Fi'il yang ada alif waw ya di hujung. Sekarang asal perkataan salli itu kan salla, sallam bukan ya, alif maqsurah. Bolehlah ya tak dititik. Maksud itu fi'il mu'tal naqis, mu'tal yang di akhir. Baik. Bila masuk jadi fi'il amma, dia kena majzum. Bila majzum, hazaf harfu illah. Maka bila antum tulis Allahumma salli, lam saja, jangan ada dia. Sebab apa fi'il amma?
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sebab apa? Salli fi'il amal di hujung pun kena habis dengan fi'il amal. Baru tu. Tu baru nampak belajar Arab tu. Baru nampak orang belajar Mekah. Baru nampak kiri Jordan tu. Baik. Kalau kita mula dengan fi'il madhi, wa sallallahu ni biasa Ustaz saya tengok dekat dalam kuluk pun biasa. Ada orang Arab pun buat. Tak kata kita ada orang Arab sendiri pun satu-satu untuk imam pun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita belakang amin je lah. Tak adalah orang kata batal. Tapi nampak sangat lah dia tak belajar nahu. Benda yang mudah gitu pun boleh jadi salah. Astagfirullah. Baik. Wa sallallahu bila salla, maka di situ kena tambah ya alif maksurah tu. Sebab apa? Dia fi'il madhi, fi'il mudhari mabni macam tu je, dia ikut asal. Dia mabni. Dia bukan majzum. Maka fi'il madhi mabni wa salla, maka di hujung kita tamatkan wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa baraka wa sallama. Tapi kita matikan lam mim tu wa sallam. Sebab kita nak waqaf kan wa sallam. Gitu. Maka antum nanti bila balik ke Malaysia telefon, sebelum daripada tu, kawan sana telefon, betulkan lafaz lawak ni. Lafaz dia baik cara bacaan, baik kitabah dia kena betulkan. Begitu juga bila balik ke Malaysia, terangkan kepada orang ramai. Kita tak kata selawat dia salah, selawat dia betul. Walau terbalik-terbalik pun betul. Cuma tak latun, tak bagus, tak cantik. Jadi kena ikut dia punya susunan begitu. Menunjukkan bahawa walaupun kita tak belajar bahasa Arab pun, tapi kita ni berhati-hati dalam lafaz tu. Sebenarnya barak. Sempurna. Memperbaiki perkara yang tak cantik itu. Itu sebenarnya. Allah Ta'ala alam. Maka soalan Ibah tadi dia kata dalam selawat ada minta syafaat betul? Minta syafaat Nabi betul? Ada hadis riwayat daripada Ibn Abu Dawud. Barang siapa selawat kepada aku 1000 kali, maka wajibat lahu syafaat yaumul qiyamah. Ada. Walaupun dinilai hadis itu dhaif pun, tapi dia bukanlah mungkar. Kerana dia dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Sallallahu alaihi marratan wahidah sallallahu alaihi asyarata marrah tu. Masih lagi dia masuk dalam tu. Kalau selawat beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, berjuta-juta, selawat pada Nabi sampai orang kata kita di pelik dan sebagainya, contoh dalam selawat kita sungguh-sungguh pada Nabi, Allahu Akbar. Takkanlah tak dapat syafaat Nabi. Takkanlah tak dapat pertolongan Nabi. Syafaat ni pertolongan lah. Pertolongan hari akhirat. Takkanlah tak dapat. Tak munasabah. Sebab orang yang selawat pada Nabi ni, semakin dia berselawat, semakin dia cinta pada Nabi. Semakin dia cinta pada Nabi, semakin sempurnalah iman dia. Berdasarkan hadis Nabi itu. La yu'minu ahadukum. La yu'minu tu kalau terjemah harfiah saja tak iman. Takkan nak kata tapi. Tak situ. Lama dia tak syarah itu. Dia syarah tak sempurna iman dalam kalangan kami. Melainkan hatta akuna, sehinggalah menjadikan aku ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jadikan aku lebih dicintai daripada anak pinak keponakan keturunan dia, dan lebih dicintai daripada ibu bapa dia dan juga seluruh punya nasab keturunan dia, dan lebih dicintai daripada sekalian manusia. Menjadikan Nabi itu yang paling dia cinta. Dan kalau kata semakin kita berselawat, maka semakin benci. Dan ingat nama Sokmo, sebut nama tu Sokmo takkan jadi benci kot. Sebut nama Sokmo jadi suka lah. Jadi cinta lah. Manusia ni kalau dia tak suka benda sesuatu, dia takkan sebut. Dia takkan sebut benda tu. Payah kalau nak sebut pun dia rasa aduh. Nak sebut pun tak apa nak tak apa nak syok. Kalau dia cakap macam tu, maknanya dia tak suka lah. Nak sebut nama tu pun dia tak suka lah.
Tapi kalau orang yang dia cinta, dia suka, dia sayang, dia sebut tu dia tak cukup sekali. Gitu. Allahu Akbar. Kau banyak nak selawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Ada soalan yang lain? Tentang ayat dalam surah Azab tu, kan Allah mengklaimlah di zat yang bersalawat. Lepas tu saya dengar jika ada orang bertanya kepada Syekh ni, apa yang Allah sedang buat sekarang, lepas tu Syekh jawab Allah sedang bersalawat dalam Nabi SAW. Yalah. Betul dah tu. Maksud selawat kat situ apa? Maksud selawat Allah tu apa? Selawat macam kita ni ke? Kenal lagi? Maksud selawat Allah tu selawat macam kita selawat ni ke? Maksud sebenar dia apa? Kurniaan rahmat tu tak? Rahmat Allah pada baginda Nabi tu adakah ketika Nabi masih hidup je? Sampai yaumul qiyamah. Bukan sampai yaumul qiyamah. Sampai macam tak ada sud lah, macam tak ada titik mata. Sampai bila-bila? Kenapa? Nak sebut katanya, bila kita kiamat sekalipun, tetap Nabi Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia. Sebab apa? Ada syafaat. Allah Ta'ala suruh Nabi diberikan yang bawah daripada syafaatul uzma tu kan. Sebab kita tak ada berkaitan dengan perkara tu. Nabi bawa 70,000 umat dia direct masuk syurga. Tanpa hisap. Itu syafaatul uzma. Sampai umat-umat Nabi yang dulu-dulu pun, sebelum daripada kita, umat sebelum Nabi-Nabi sebelum kita pun, nak duduk, nak jadi umat baginda Nabi SAW. Itu sebab apa? Sebab syafaatul uzma tu. Allahumma salli ala sayyidina. Dan tak masuk dalam syurga tu, melainkan mula-mula sekali. Ni kalau nak tengok tartib orang yang masuk dalam syurga. Pertama sekali yang masuk dalam syurga ialah baginda Nabi SAW. Dan akhirat nanti. Selagi mana Nabi kita tak masuk dalam syurga, selagi itulah tak ada orang lain yang masuk dalam syurga. Subhanallah. Dan Nabi masuk, Nabi tak pergi seorang. Nabi bawa umat dia. 70,000. Dan Nabiin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Mudah-mudahan kita masuk dalam salihin ni. Jadi atas-atas tu, Allahu Akbar. Jauh sangat dalam kita. Dapat jadi orang salih pun cukup dah. Mudah-mudahan masuk dekat dalam bilangan tu. Cumanya persoalan. Dan dalam hadis tu tadi, Nabi bawa 70,000. Sahabat Nabi sendiri 124,000. Agak-agak kita termasuk tak dalam 70 tu? Agak-agak lah. Agak tak. Kira sikit. Sahabat Nabi, masa ketika Nabi wafat tu, banyak riwayat mengatakan sahabat Nabi ni sampai mana lebih daripada 100,000 jumlah dia. Jumlah dia lebih 100,000. Banyak riwayat lah. Tapi lebih daripada 100,000. Baik. Syafaat yang Nabi bagi tu 70,000 tu agak-agak kita dapat masuk tak agak-agak? Mungkin lah sikit. Agak-agak kita ni duduk kat mana agak-agak akhirat ni? Astagfirullah. Lepas tu Nabi sendiri pernah sabda, aku rindu kepada ikhwan Allah. Maka sahabat berkata, siapa pula ya Rasulullah? Bukan kami ni ikhwan kau ya Rasulullah. Maka jawab Rasulullah, apa? Engkau sahabat aku. Engkau sahabat aku. Kamu ni sahabat. Tapi ikhwan ni siapa ya Rasulullah? Ikhwan ialah umat akhir zaman yang beriman kepada aku dan tak nak tengok aku. Dia rindu pada kita. Takkan kita tak rindu pada Nabi? Selawat semalam. Dah lah macam tu, orang nak selawat pun kena masak. Allah. Wala'iyahillah. Tengok tadi lah. Takut
takut orang yang menghalang orang selawat, orang yang menghalang orang bermadih, orang yang menghalang orang menyambut maulid Nabi sebagainya. Takut-takut Nabi murka kepada mereka. Sebab apa? Mereka dah haka pada Nabi. Waliyahzubillah, sampai ke tahap takut Nabi tak ngaku di umat. Kalau Nabi tak ngaku ke umat, confirm orang tu neraka lah tempat. Nabi tak ngaku umat. Nabi tak ngaku umat. Tak terima syahadah kita begitu kata. Sebab Nabi tak ngaku ke umat dia. Waliyahzubillah. Sebab tu nak sebut dalam mulut ni berhati-hati lah. Dia tak cakap. Ingatkanlah kepada orang yang kadang-kadang mereka ni, dia tak cakap. Tapi pada usaha dia tu mereka buat. Kita nak sambut maulid pun dia marah. Kita nak apa ni lagi? Kita nak berselawat pada Nabi pun marah. Kita nak sebarkan syiar selawat. Ingatlah pada yang lain. Okay. Ada lagi soalan lain? Saya pernah mendengar yang dia syair ke apa, semua amalan tidak diterimalah secara langsung kecuali dengan ikhlas, kecuali amalan salawat. Saya dengar sebagian syarah ini semua amalan memerlukan ikhlas. Nah, itu satu syarah-syarahan lah betul tu. Semuanya dalam bab tarwih bahawa menyebutkan bahawa selawat ni kalau kita dalam keadaan riak sekalipun masih dikira sebagai amalan. Itu memang ada. Ada yang ulama berpendapat begitu. Ya, ada tak? Amalan selawat ni memang walau kita dalam keadaan riak sekalipun, mana menunjuk-nunjuk selawat sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala terima selawat insya-Allah. Mudah-mudahan. Dengan rahmat, dengan berkatlah semua. Kalau bagus dia tak ada selawat tu penting dia. Itu sangat-sangat baguslah. Tiada amalan pun. Lain ada soalan. Hari ni malam ni tak ada berita kan? Dia dah. Tak ada. Tak masalah. Allah Ta'ala alam. Ini ada buku soalan ni? Mana tak ada? InsyaAllah. Kalau antum boleh carilah lafaz selawat ni, antum amalkanlah atau dijazah pada antum lah. Itu selawat azmiyah. Selawat azmiyah ni kita nak dapat daripada Tuan Guru iaitu almarhum Syekh Murtada melalui dah dapat ni melalui daripada Pakcik Anas ni lah. Itu Pakcik Arifin bin Ismail nama dia. Dapat melalui dia disampaikan daripada Syekh Murtada.
Syekh Muhammad Murtada ni masih hidup lagi lah. Ketika almarhum Syekh Murtada ni mufti ketiga Negeri Sembilan, belum daripada Datuk Mufti sekarang. Mufti Syekh Yusuf sekarang ni belum dia. Yang mana Syekh Murtada ambil ijazah lawat ni daripada ayahanda beliau sendiri, iaitu Syekh Ahmad, mufti sama Negeri Sembilan. Kemudian daripada itu juga dia ambil daripada jalan pakcik dia, iaitu Sidi Abdul Rashid. Sidi Abdul Rashid yang mana dia ambil daripada datuk beliau sendiri sebenarnya, iaitu Syekh Muhammad Sa'id bin Jamaluddin Al-Lingwi. Yang mana Syekh Muhammad Sa'id bin Jamaluddin Al-Lingwi ambil lawat ni daripada Syekh Muhammad Ad-Dandarawi. Yang mana Syekh Ahmad Dandarawi ni ambil daripada Tuk Guru dia, iaitu Syekh Ibrahim Rashidi. Yang mana Syekh Ibrahim Rashidi ni ambil daripada Tuk Guru dia yang namanya Sayyidi Ahmad Al-Ajrisi, Sayyidi Ahmad Idris, iaitu pengasas tarikat Ahmadiyah Idrisiyah, Abang Ustaz Muhammad Maghribi Morocco. Itu sudah tarikat Ahmadiyah lah yang Nabi sebut. Dan Ahmadiyah ni salah satu daripada amalan tarikat tersebut. Dia ada dijayahkan kepada antum sekalian, amallah baik-baik, dan mudah-mudahan ada banyak futuhat kebaikan sebagainya Allah Ta'ala sediakan kepada kita kerana mengamalkan selawat daripada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerana menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum dunia. Apa dia macam mana? Kalau antum cari nanti, Allahumma inni as'aluka biduri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awadullahi azim. Salli ala maulana bil qadril azim, salli ala maulana Muhammad bil qadril azim wa ala nabiyillahil azim bi qadri azamatillahi zatillahil azim. لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم، صلاة دائمة بدوام الله العظيم، تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا العظيم. وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، واجمع بيني وبينه كما جمعت بينه والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما، واجعله يا ربي روحا لله الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Yang tu amalkanlah.